السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin Muslimat peserta daurah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya serta taufik dan hidayah daripadanya kita dapat teruskan daurah insya-Allah sampai khatam hari ini insya-Allah. Di muka surat apa? Niat. Syarat sah puasa. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, syarat sah puasa. Adapun syarat sah puasa itu 6 perkara. Pertama Islam, yang kedua berakal atau mumayyiz, ketiga suci daripada haid dan nifas sepanjang siang hari puasa. Keempat, niat pada tiap-tiap malam antara waktu maghrib dan subuh Ramadan. Antara tu kena niat tiap-tiap malam. Mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi sebelum ni kita dah baca dah. Harus kita taqlid mazhab Hanafi. Makna boleh niat Maliki sebulan Ramadan. Sebulan Ramadan. Nawaitu shaum syahri Ramadan. Mazhab Maliki nah. Kelima, menahan diri daripada sekalian yang membatalkan puasa. Keenam, mengetahui dan berbetulan dengan masa yang diharuskan puasa. Mengetahui dan berbetulan dengan masa yang diharuskan puasa. Makna lain daripada 5 hari yang diharamkan puasa. Daripada tu haruslah kita puasa. Tidak sah puasa orang yang kafir, dan tidak sah puasa orang gila, dan puasa kanak-kanak yang belum mumayyiz. Tak sah puasa. Kalau puasa tak sah. Tidak mengapa tidur jika sepanjang-panjang hari sekalipun. Mana tak batal puasa lah kalau tidur sepanjang hari. Syarat wajib puasa. Maknanya nak wajib puasa ni kena ada 5 syarat. Syarat-syarat wajib puasa itu, yang pertama Islam, kedua berakal, ketiga cukup umur yang baligh, keempat berkuasa atau upaya, kelima bermukim. Ada 5 perkara ni wajib puasa. Bermukim makna tak bermusafir lah. Tapi hak bermukim ni, hak musafir ni pun
Dia ada syarat juga. Nak kata dia tu tak wajib puasa, dia ada syarat. Syarat dia kena mula musafir tu sebelum waktu subuh. Kalau lepas subuh wajib puasa juga. Kata tafriq pada syarat, manakala masuk umur kanak-kanak itu 7 tahun, wajiblah atas wali menyuruh ia puasa jika upaya ia puasa. Manakala dia mampulah. Manakala masuk umurnya 10 tahun, wajib di atas wali memukulnya jika ia meninggalkan puasa. Ni waris. Kena suruh. Kih teh semayang sebab Rasulullah suruh 7 tahun kena suruh anak semayang. 10 tahun kalau tak semayang kena tibai. Seseorang Islam yang murtad bertanggunglah juga di atas dirinya hukum wajib puasa. Orang murtad kalau tak puasa berdosa juga. Wajib puasa itu maka wajib qada di atasnya apabila ia Islam semula. Tapi kalau dipuasa masa murtad tu tak sah lah. Tidak wajib puasa di atas yang pertama orang yang kafir. Orang kafir asli. Hak ni tidak wajib qada. Bila dia masuk Islam dia tak wajib qada hak lepas tu. Yang kedua kanak-kanak tidak wajib qada juga. Orang gila tak wajib qada juga. Dia orang gila ni bila dia lega gila dia lah. Dia tak wajib qada. Orang yang tidak kuasa kerana tua atau sakit yang tidak diharapkan sembuh. Hak ni tak wajib qada tapi kena bayar fidyah. Yang kelima orang yang mabuk. Hak ni wajib qada bila dia lega. Orang yang pitam wajib qada. Orang yang haid atau nifas wajib qada. Orang yang sakit sakit yang tak macam di atas lah, sakit yang sembuh maksudnya. Kalau yang tak sembuh tu tak wajib qada. Ni orang yang sakit yang sembuh wajib qada. Orang yang musafir, orang yang musafir ni wajib qada. Orang musafir pun hak tak wajib puasa. Macam kata tadi nah. Hak yang mula musafir dia tu sebelum subuh. Dan musafir dia tu lebih daripada 2 marhalah. Kalau dekat je musafir dia tu kena puasa juga walaupun keluar sebelum subuh. Sunat puasa. Ini puasa-puasa yang disunatkan kita puasa hari-hari. Yang disunatkan puasa. Bukan. Perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Sunat puasa 8 perkara. Maknanya bila kita puasa kita sunat buat 8 perkara ni. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa manakala yakin atau berat zon akan masuk matahari, masuk waktu maghrib lah. Segera buka puasa sunat. Lengah-lengah tu jadi makruh. Kedua, berbuka puasa dengan buah tamar. Mula dengan buah tamar dulu. Dan jika tidak didapati maka dengan air. Ketiga, makan sahur. Sunat makan sahur. Sebab Nabi kata tasahiru fa inna fiha barakah. Keempat, takhirkan makan sahur. Makan sahur tunggu, maknanya kita takhirkan. Kalau makan dah di awal pun akhir tu makan pula. Tetapi janganlah sampai masa yang disyak akan naik fajar. Jangan sampai dekat subuh sangat. Agak 2-3 minit sebelum subuh. Sunat orang panggil apa? Imsak. Imsak tu 10 minit sebelum masuk subuh. Kelima, meninggalkan berkata-kata dengan perkataan yang keji seperti berdusta, mengumpat, mencela dan meninggalkan sekalian keinginan. Ini bukan sunat lah ni. Meninggalkan perkataan yang merapu tu, itu sunat lah. Berdusta ni wajib sebab haram dusta.
Mengumpat pun sama lah. Wajib meninggalkan perkara kita panggil yang tak ada berfaedah. Itu sunat lah. Yang bukan berdusta. Kalau berdusta ni wajib meninggal. Keenam, mandi daripada hadas sebelum fajar. Kalau dia berhadas besar lah, pada malam tu, maknanya sunat dia mandi sebelum subuh. Kalau dia mandi lepas subuh pun, maknanya makruh lah. Dia kena jaga daripada perkara yang boleh membatalkan. Ketujuh, membanyakkan bersedekah dan ibadah seperti membaca Quran dan sembahyang sunat seperti tarawih dan witir. Ni maknanya kalau tak puasa pun sunat juga sedekah apa ni. Bukan masa puasa aja. Tapi masa puasa ni maknanya sangat-sangat dituntut digandakan pahala. Ke-8, i'tikaf. I'tikaf pun macam tu juga. Tak puasa pun sunat i'tikaf ni. Tapi masa puasa tu lebih muakkad, lebih dituntut. Disunatkan berkata ketika berbuka doa ni, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Doa masa buka puasa. Disunatkan sederhana pada makan dan minum supaya tidak jadi lemah mengerjakan ibadah. Tu makan dengan banyak sangat sebuka puasa tu. Makan sikit ni hari-hari biasa pun samalah, sunat juga, sunnah. Sebab Nabi kata apa? Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa iza akalna la nashba'. Kami satu kaum, Nabi kata, kami tak makan melainkan bila lapar. Hatta naju'a. Wa iza akalna la nashba', bila makan tak sampai kenyang, makan sikit ya berhenti. Tu sunnah. Kan? Bukan masa puasa aja dak, masa tak puasa pun sama. Puasa sunat. Maknanya hari-hari yang disunatkan kita berpuasa. Pertama, puasa pada hari Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis sunat kita puasa. Kedua, puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Hari Arafah orang panggil. Hari wukuf. Sunat puasa. Ketiga, puasa pada hari Ashura, yakni hari ke-10 daripada bulan Muharram. Keempat, puasa pada hari Tasu'a, yakni hari ke-9 daripada bulan Muharram. Dia kena kembak dua ni, 9 dengan 10. Kelima, puasa pada hari 13, ke-14 dan ke-15 pada setiap bulan. Dinamakan Ayyamul Bayd, hari-hari putih. Sebab 3 hari ini yang panggil bulan besar. 13, 14, 15. Cerah, bagi nama hari putih. Melainkan 13 hari bulan Zulhijjah, maka iaitu haram sebab hari tasyrik. Keenam, puasa pada 28, 29 dan 30. Tiap-tiap bulan. Ini dipanggil Ayyamus Sud, ataupun Aswad, hari hitam. Sebab gelap masa ni, ujung bulan. Ketujuh, puasa 6 hari daripada bulan Syawal, iaitu lebih afdal dengan berturut-turut. Puasa 6 kita panggil. Ke-8, puasa hari nisfu Sya'ban, iaitu yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Tapi hak ni dia ada huraian dia. Maknanya kalau kita sebelum nisfu tu kita puasa, ada puasa. Kalau tak pernah puasa lagi, tak boleh puasa hari nisfu Sya'ban. Barang siapa yang telah masuk mengerjakan puasa sunat, harus ia memutuskannya. Ini boleh. Puasa sunat ni maksudnya kita nak buka bila-bila pun boleh. Tak haram macam puasa Ramadan. Puasa Ramadan kalau tak ada uzur pun haram buka. Haram memutuskan puasa qada yang telah masuk mengerjakannya. Puasa qada, puasa Ramadan sama.
Dan bila kita mula puasa, kita niat qada. Tak ada uzur apa kita nak buka, tak boleh, haram hukum dia. Makruh puasa. Makruh bagi orang yang berpuasa itu 5 perkara. Orang yang berpuasa makruh dia buat 5 perkara ni. Yang pertama, berbekam atau berpetik. Berbekam ni di kepala, berpetik ni kot badan. Tapi lah ni kot badan pun orang bagi bekam juga. Maknanya nama dia berpetik. Kerana membawa lemah berpuasa. Kedua, merasa akan makanan, rasa makanan. Rasa cukup masih ke tak, makruh. Sebab apa? Kerana ditakuti sampainya ke dalam kerongkong. Sampai kerongkong batal lah puasa. Ketiga, memamah sesuatu. Kerana yang demikian akan membanyakkan air liur yang ditakuti membawa kepada tertelan. Mamah, benda yang kita panggil bukan makanan lah. Mamah makanan tak boleh. Kain ke apakah, tak boleh. Keempat, mengucup isteri atau lain daripadanya. Mengucup isteri adalah atau lain daripada kucup lah. Kalau lain daripada isteri mana boleh kan? Haram jika tidak membangkitkan keinginan sekalipun. Kelima, membanyakkan berkumur-kumur dan memasuk air ke dalam lubang hidung. Makruh. Kata musannaf, melakukan sesuatu daripada perkara yang tersebut itu akan mengurangkan pahala puasa. Dah makruh kan? Hari-hari yang haram puasa. Kata musannaf, haram berpuasa pada hari yang tersebut itu. Hari-hari yang tersebut ini, yang pertama hari raya fitrah, raya puasa. Kedua, hari raya adha, raya haji. Ketiga, hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah, 5 hari haram puasa. Keempat, hari yang disyak-akan awal Ramadan, haram juga puasa. Ini bagi orang yang tak puasa sebelum tu. Kalau orang yang dah orang yang dah lazim puasa, dia tak tinggal puasa 3 bulan berturut-turut. Ada kan? Tu tak haram bagi dia. Kelima, mana-mana hari selepas 15 hari bulan Sya'ban. Haram juga jika bukan puasa qada atau nazar, bukan hubungan dengan puasa yang dahulu daripadanya. Lepas 15 Sya'ban tu, start daripada 15 Sya'ban. Sebelum tu dia tak pernah puasa pun. Daripada 1 bulan Sya'ban tu nak ambil daripada 15 Sya'ban, tak boleh. Atau bukan hari yang ia beradat puasa, ataupun Isnin Khamis kan. Kata musannaf, harus berpuasa pada hari Syak atau hari-hari selepas 15 hari bulan Sya'ban jika puasa itu qada. Puasa qada tak apa lah. Atau nazar atau kafarah. Sebab puasa qada, puasa nazar, kafarah ni dia wajib. Atau berbetulan ia hari yang ia biasa puasa, seperti puasa hari Isnin dan puasa hari Khamis. Hukum meninggalkan puasa. Hukum meninggalkan puasa, puasa yang wajib lah. Kata musannaf, barang siapa takhirkan puasa Ramadan sehingga masuk bulan Ramadan yang lain, dia ada qada puasa tahun ni, sampai Ramadan akan datang dia tak qada lagi. Padahal ia upaya berpuasa, dia mampu, tak ada uzur apa. Wajiblah ia qada serta membayar fidyah secupak. Mana lepas Ramadan akan datang tu, dia kena qada. Lepas tu fidyah pun kena bayar juga. Secupak banyak mana? Lebih kurang 750 gram makanan
yang Ghalib mengenyangkan bagi tiap-tiap sehari, secupak beras. Kata maksudnya, jika ditakhirkan sehingga lalu 2 tahun, wajib fidyah 2 cupak bagi tiap-tiap sehari. Begitulah yang lebih daripadanya. Qada kena juga. Qada sehari. Kalau lepas 2 tahun, fidyah jadi 2 cupak. Kalau lepas 3 tahun, qada sehari, fidyah jadi 3 cupak. Qada tu tak berganda lah seharinya. Tapi fidyah tu berganda kalau dia lambat. Seseorang yang membuka puasa kerana tuanya, wajib fidyah secupak bagi tiap-tiap sehari. Dia tua tak larat nak puasa kan? Tak larat nak puasa, maknanya dia tak payah puasa lah. Bayar fidyah sehari secupak. Perempuan yang hamil, yang mengandung dan menyusukan anaknya, jika puasa kerana takutkan mudarat pada dirinya, takut dia jadi, kita panggil, masalah pada diri dia, gugup ke apa tak kira lah, maka wajib qada sahaja, tidak wajib fidyah. Fidyah tak kena bayar. Jika berbuka ia kerana takutkan mudarat pada anaknya, maka wajib qada serta fidyah. Kalau dia buka puasa tu sebab diri dia lemah ke apa tak ada masalah, tapi takut anak dalam kandungan, takut, tak kira lah gugup ke apa ke, tu dia wajib qada, fidyah pun kena juga secupak. Adapun fidyah puasa itu diberi kepada fakir dan miskin, tidak kepada mustahiq yang lain. Maknanya asnaf hak kita kena bagi fidyah tu bagi dekat fakir dengan miskin saja. Tak payah dok bagi kat lain, asnaf yang lain 6 lagi tu. Jenis makanan yang wajib fidyah itu ialah seperti jenis fitrahnya. Jenis fitrah, mana makanan yang mengenyangkan lah, beras pada tempat kita ni. Wajib fidyah itu barang yang lebih daripada makanan, pakaian dan tempat kediamannya. Kalau ada lebih, bolehlah bayar fidyah. Kalau tak ada lebih, tak bayar. Sunat qada puasa Ramadan dengan berturut-turut. Puasa Ramadan tu sunat kita buat berturut-turut. Tapi kalau selang pun tak apalah. Makruh mengerjakan puasa sunat bagi orang yang di atasnya qada Ramadan. Orang yang ada qada Ramadan, dia makruh puasa sunat. Sebab tu puasa 6 kan. Puasa 6 qada dulu. Ada ulama kata puasa qada dapat sekali puasa 6. Jadi afdalnya buat asing lah. Qada dulu, lepas tu sambung puasa 6. Kafarah puasa. Kata musannif, kafarah puasa ialah memerdekakan seorang hamba yang Islam. Maka jika tidak upaya, hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak upaya, hendaklah memberi makanan kepada 60 orang fakir atau miskin. Ni dia bukan takhir ni, dia panggil tertib. Mana kena puasa dulu, tak mampu baru boleh. Kena itulah kena puasa dulu. Kena cari hamba dulu. Tapi hal ni memang tak ada lah hamba. Puasa 2 bulan betul-betul. Kena puasa dulu. Tak mampu baru boleh bayar kepada fakir, 60 fakir miskin. Tu. Kifarat apa? Orang jima bulan Ramadan. Wajib kafarah di atas seorang mukallaf yang membinasakan sehari puasa bulan Ramadan dengan jima yang sengaja. Tidak wajib kafarah kerana jima dengan terlupa atau dipaksa. Tidak wajib kafarah kerana membinasakan puasa Ramadan dengan lain daripada jima. Mana kafarah puasa ni khusus kepada orang yang membinasakan, membatalkan puasa dia dengan jima di siang hari lah. Fidyah puasa, kata musannif, barang siapa luput puasa Ramadan kerana sakit atau musafir, maka kemudian mati ia sebelum sempat qada, tidak wajib qada atau fidyah dan tidak berdosa. Sebab tak wajib kan puasa, dia musafir. Musafir harus buka.
harus dia tak puasa. Macam tu juga sakit. Jadi bila dia mati tak kena qada. Adapun orang yang luput puasa Ramadan serta dapat ia qada, tetapi tidak ia qada hingga mati, maka puasa qada oleh walinya. Maknanya waris puasa ganti untuk dia, atau dikeluarkan fidyah daripada harta peninggalannya, iaitu secukup makanan yang wajib bagi tiap-tiap sehari yang luput itu. Habis bab puasa. Kata musannif, rukun Islam yang kelima haji dan umrah. Kata musannif, haji pada lughah ialah qasad atau menuju kepada sesuatu. Tuju kepada sesuatu tak kira ke mana, nama haji pada lughah. Dan pada syarak ialah qasad atau menuju pergi ke Kaabah, ke Baitullah, kerana beberapa ibadah yang tertentu. Itu nama haji. Wajib atas tiap-tiap seorang mukallaf mengerjakan haji dan umrah sekali seumur hidup. Syarat-syarat wajib haji dan umrah 5 perkara. Jadi yang panggil apa? Umrah tu panggil haji kecil. Haji hak setahun sekali tu panggil haji besar. Bukan haji yang panggil apa? Hak berbetulan. Wukuf kena hari apa? Hari Jumaat. Ada kat 5 tahun sekali dia berkata. Tu haji akbar bukan dia. Tak ada. Tu pandai duk mereka. Memang pahala besar wukuf kena hari Jumaat. Tapi tak dikatakan haji akbar dak. Haji akbar hari haji hak setahun sekali itulah. Haji kecil ni umrah. Umrah pun wajib ke? Sekali seumur hidup. Kata musannif, syarat wajib haji dan umrah 5 perkara. Pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Kelima, berkuasa mampu. Tafriq. Maka tidak wajib mengerjakan haji dan umrah di atas orang kafir, dan tidak sah kalau dia mengerjakan haji. Kanak-kanak dan orang gila berniat ihram bagi keduanya oleh walinya, oleh waris dia. Tidak memandai haji yang dikerjakan oleh kanak-kanak yang belum memayyiz, yang ihram dengan sendirinya. Kalau dia ihram sendiri, niat sendiri, itu tak memadai. Kalau hak wali dia niat turun ihram bagi kat dia, tak apa lah. Sah ihram kanak-kanak dengan sendirinya dengan izin walinya. Kanak-kanak sini makna kanak-kanak yang memayyiz lah. Berkuasa menunaikan haji dan umrah itu 2 bahagian. Yang dikatakan kuasa menunaikan haji itu, yang pertama kuasa menunaikan dengan sendiri, boleh buat sendiri. Kedua, kuasa membelanjakan atau mengupahkan orang lain. Dia tak mampu tapi duit ada, boleh upah orang. Upah orang tolak, upah orang bawa pi. Tu dia kira mampu lah tu. Walaupun dia tak larat. Syarat-syarat berkuasa dengan sendiri pada mengerjakan haji dan umrah itu 7. Ada syarat. Kata kuasa tu mampu. Perkara 7 perkara. Pertama, ada bekalan untuk pergi dan baliknya. Cukup. Bekalan belanja semua. Kedua, ada perkara-perkara yang dikehendaki seperti air pada tempat-tempat perhentian yang biasa dengan harga yang berpatutan. Ada cukup maksudnya. Perkara-perkara yang dia berhajat dalam perjalanan untuk pergi ke Mekah.
Ketiga, ada kenderaan atau tunggangan dengan sewa atau dibeli jika jauh perjalanan ke Mekah itu lebih daripada 2 marhalah, 81 km. Keempat, aman jalan daripada perkara yang berbahaya akan dirinya, hartanya, kehormatan dirinya serta orang yang bersama dengannya. Ada kenderaan tadi ni, macam kita di Malaysia ni orang panggil apa? Kota. Kena tunggu kota. Di kota tu masuk, lagi tak sampai tu maksudnya tak mampu lah. Keempat, aman jalan daripada perkara yang berbahaya akan dirinya, hartanya dan kehormatan dirinya serta orang yang bersama dengannya. Tak ada perkara-perkara bahaya. Kelima, bagi seseorang perempuan hendaklah beserta suaminya atau mahramnya atau hambanya atau orang yang kepercayaan perempuan atau lelaki, tak kira lah. Maknanya kena ada teman. Keenam, tidak kepayahan pada menaiki kenderaan atau tunggangan. Ketujuh, ada masa dan kesempatan bagi menunaikan haji. Masuk dalam istita'ah juga, mampu. Habis. Rukun haji. Rukun haji itu 6 perkara. Pertama, ihram. Duduklah ihram. Niat ihram lah. Kedua, wukuf. Wukuf di Arafah. Ini rukun paling besar. Ketiga, tawaf. Keempat, sa'i. Kelima, bersyukur atau bergunting. Keenam, tertib pada sekalian rukun haji. Yang pertama, ihram. Benda apa ihram? Ihram ialah masuk mengerjakan atau niat masuk mengerjakan haji atau umrah, kedua-duanya sekali. Ini yang panggil haji qiran. Haji saja tu orang panggil haji ifrad. Berniatlah orang yang ihram masuk mengerjakan haji atau umrah pada kedua-duanya. Misal, lafaz niat ihram bagi haji, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan ihramlah aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu ni niat orang buat haji ifrad lah. Perkara-perkara yang haram sebab ihram. Haram dengan sebab ihram itu yang pertama, menutup kepala atau sebahagian daripada kepala bagi laki-laki. Orang lelaki haram tutup kepala. Kalau tutup kena bayar dam, sekok kambing. Kedua, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan. Perempuan tak boleh tutup muka, tangan pun tak boleh. Ketiga, memakai pakaian yang berjahit atau bertenun seperti baju, rantai atau yang bersimpul bagi laki-laki, atau yang bersarung. Tak boleh pakaian berjahit. Keempat, memakai bau-bauan pada pakaian atau badan, tak boleh. Kelima, memakai minyak pada rambut atau janggut. Keenam, menggugurkan rambut atau bulu atau kuku. Ketujuh, jima atau pendahuluan jima. Tak kira lah. Ni jima ni kena bayar. Unta berat ni. Fidyah dia dam dia unta. Kelapan, memburu binatang daratan yang harus dimakan. Kesembilan, memotong atau mencabut pokok kayu di dalam tanah haram. Kesepuluh, akad nikah. Haram juga dan tak sah. Ijab qabul. Tidak mengapa menutup kepala dengan tangan sendiri atau tangan orang lain. Tutup dengan tangan tak apa. Tidak mengapa menyelam ke dalam air jika keruh sekalipun. Selam layak tak apa. Tidak mengapa bernaung atau berteduh. Doa pokok tak apa. Tak masuk dalam kata tudung kepala. Tapi ada juga Syiah ke apa tak tahu, tak boleh doa bumbu. Dulu kita masa pergi dulu ada bahas tak ada bumbu lah, ni tak tahu lah.
Bah tak ada bumbung. Dari negara mana? Dia tak boleh duduk bawah teduh. Harus perempuan menutup mukanya dengan sesuatu yang direnggangkan dengan umpama kayu. Tutup muka boleh, tapi berenggang tak apa. Tidak mengapa rojok tolak dan jadi saksi nikah. Jadi saksi nikah, rojok tolak tak? Rojok boleh dalam ihram. Habis. Tu 10 disebut sini. 10 perkara haram dalam ihram. Sunat ihram. Perkara yang sunat kita buat masa duduk dalam ihram. Ni sunat mandi sebelum ihram bagi laki-laki dan perempuan, kanak-kanak dan juga kanak-kanak, dan sunat juga bagi perempuan yang haid dan nifas. Tak kira lah, asal nak ihram tu sunat mandi, tak kira dia ada haid dengan nifas kan. Tak kira, sunat mandi. Sunat memakai bau-bauan pada badan dan pakaian sebelum ihram. Sebelum ihram tu sunat kita pakai. Dalam ihram tak boleh. Sunat sembahyang 2 rakaat sunat ihram. Lafaz niatnya usolli sunatul ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tapi sunat ihram ni waktu tahrim tu tak boleh lah. Sebab ihram tu lepas pada sembahyang. Kita sembahyang ni sebelum ihram. Sunat memakai kain yang putih. Kain ihram tu putih sunat. Tak putih tak apa. Jangan duk kata haram tak sah lah. Tak. Sunat hak putih tu. Sunat memakai ni'al. Apa dia ni'al? Kasut longsor. Kasut yang tidak menutupi seluruh kaki. Sunat. Sunat dibaca ketika ihram, Allahumma ahrama laka sya'ri. Haramu ke ahrama? Allahumma ahrama laka sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Ya Allah, jikalau ahrama fi'il madhi, ahramu isim, mana dia aku ihram bagi engkau. Aku ihram bagi engkau bulu aku, kulit aku, daging aku dan darah aku. Sini dia buat ahram. Misal lafaz niat ihram bagi umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini niat umrah. Ihram umrah. Sahaja aku mengerjakan umrah dan ihramlah aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Dia niat ni dia ada tempat dia. Miqat dia panggil. Miqat Makkah ni. Depan ada sebut. Setelah itu, setelah niat ihram itu, membaca talbiyah. Sunat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata banyak-banyak. Labbaik Allahumma labbaik. Sunat. Wajib meninggalkan oleh laki-laki akan pakaian yang berjahit, yang bersarung. Mana kalau pakai pakaian bersarung kena dam. Sebab wajib kan. Yang kedua rukun haji, wukuf. Apa dia wukuf? Iaitu hadir oleh orang yang telah ihram kerana haji di bumi Arafah sekurang-kurangnya qadar 1 lahzah, selepas daripada gelincir matahari. Ini mazhab kita Syafi'iyah. Duk saat pun tak apa, balik boleh. Balik di Mekah. Pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, berkekalan waktu wukuf hingga terbit fajar shadiq. Sampai subuh esok boleh. Pada hari nahar, hari 10 Zulhijjah, wukuf terhasil walau hanya dengan lalu di bumi Arafah. Lalu je cukup dah, hasil lah. Tapi sunat
Kata musannif sunat wukuf hingga masuk matahari, maknanya hingga waktu maghrib. Sunat kita tunggu sampai maghrib. Rukun yang ketiga, tawaf, rukun haji, iaitu berkeliling Kaabah yang dilakukan di dalam Masjidil Haram, Makkah, dimulai daripada Hajar Aswad sebanyak 7 kali tawaf niat. Saja aku tawaf 7 keliling sebagai tawaf haji. Kalau umrah, tawaf umrah lah, lillahi ta'ala, pusing 7 kali. Sa'i yang keempat, iaitu pergi balik di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Mulai Safa disudahi Marwah, mula pusing 7 kali. Yang kelima, rukun yang kelima bercukur, tahallul kita panggil, iaitu menghilangkan 3 helai rambut dengan bercukur atau digunting. Adapun orang yang tidak berambut, maka sunat dilalukan pisau pada kepalanya. Orang yang tak ada rambut lah. Orang hak jenis tak ada rambut. Kalau orang hak cukur tu dia ada agak rambut. Sebab rambut ni lepas cukur saat dia naik. Cuma dia tak naik panjang terus, dia naik sikit-sikit. Yang keenam, tertib, iaitu tertib pada kebanyakan rukunnya. Maka dahulukan ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf. Tu tertib macam biasa lah. Sah dahulukan bercukur daripada tawaf dan sa'i, iaitu dinamakan tahallul awal. Ni haji ya. Rukun umrah atau rukun haji ada 6. Rukun umrah, ada pun rukun umrah itu 5 perkara. Pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat bercukur, kelima tertib. Wukuf tak ada. Umrah tak kena wukuf. Misal lafaz ihram, kerana umrah tu dia tulis kerana ihram. Yang kedua tu kerana umrah. Misal lafaz ihram kerana umrah, bukan kerana ihram lah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, artinya sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram dengan dia, dengan umrah kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat dia. Sunat lafaz niat, dia ada tempat dia. Di depan sebut. Wajib haji. Wajib haji, wajib tak sama dengan rukun. Rukun lain, wajib lain. Rukun kalau tinggal tak boleh. Wajib ni kalau tinggal kena banyak dam. Rukun kalau tinggal tak sah lah. Itu rukun beza lah. Wajib kalau tinggal sah tapi kena banyak dam. Adapun wajib haji itu yang pertama ihram daripada miqat. Berbetulan miqat Makkah zamani dan makani. Muafakat. Okay. Miqat ni tempat lah, waktu. Yang kedua, wukuf di Muzdalifah. Wukuf dia panggil mabit. Kita sebut mabit, bermalam. Sebab malam kan. Bermalam di Muzdalifah. Berhenti atau lalu padanya pada Muzdalifah pada tengah malam hari ke-9 selepas berangkat daripada Arafah. Lepas daripada Arafah tu, tak jauh daripada Arafah tu ada satu tempat, Muzdalifah, wajib situ. Kalau tak bermalam kena bayar dam. Yang ketiga, bermalam di Mina pada sekalian tasyriq. Semua hari tasyrik 3 ataupun 2 hari. Bagi orang yang melakukan orang panggil apa? Nafar awal. Dia ada 2 nafar awal, nafar sani. Orang menjaga haji. Yang keempat, melontar jumrah yang 3. Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Yang kelima, tawaf wida', wajib. Kata musnad sunat haji,
perkara yang sunat ketika melakukan haji. Kata musannif, adapun sunat haji, yang pertama mengerjakan haji ifrad. Sunat kita buat haji ifrad. Lagu mana haji ifrad? Iaitu mendahulukan haji dan kemudian umrah. Buat haji dulu, niat. Kita pergi atas kapal terbang sampai tempat dia, kita niat ihram dengan haji dulu. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Pergi sana kena tunggu haji lah. Lama lah sikit. Kalau kita pergi hari 2 hari lagi nak haji, tak apa. 2 hari lagi nak wukuf, tak apa lah. Tak lama sangat dalam ihram. Yang kedua talbiyah. Lepas ihram tu talbiyah sunat. Kata banyak-banyak. Tapi kadang-kadang pelik juga kita duduk dalam ihram, kita malas nak kata. Ramai orang pergi ihram pas niat bukan duk kata pun, kata sat. Kata labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Orang hak tak duduk dalam ihram doa je kata. Yang ketiga tawaf qudum. Tawaf qudum. Sunat tawaf qudum. Tawaf qudum ni bagi orang yang buat haji ifrad lah, dia ada lah tawaf qudum. Kalau orang buat haji tamattu' dia tak ada. Sebab dia buat umrah dulu. Dia tawaf umrah tu ya. Tawaf qudum ni bagi orang yang buat haji ifrad saja. Sebab dia tak boleh tawaf lagi. Tawaf haji lambat lagi. Tawaf qudum dulu. Tawaf selamat datang lagi. Yang keempat sunat 2 rakaat sunat tawaf. Selesai tawaf yang dilakukan di belakang maqam Ibrahim. Sembahyang sunat tu lah di belakang maqam Ibrahim. Kalau boleh lah. Tapi dia ada askar je kalau ni. Kalau boleh duduk je tu. Habis tu 4 perkara sunat ketika haji. Miqat zamani dan miqat makani. Kenapa miqat makani dan zamani ni? Kata musannif, bagi mengerjakan haji dan umrah itu ada masa yang tertentu dan tempat yang tertentu. Tu miqat tu panggil tu. Miqat zamani ni masa tertentu, miqat makani tempat tertentu. Dikatakan miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani artinya masa bagi mengerjakan haji atau umrah, iaitu masa ihram baginya. Miqat zamani. Maknanya tak samalah miqat zamani bagi haji dan miqat zamani bagi umrah. Miqat makani pula artinya tempat bagi mengerjakan haji atau umrah, iaitu tempat ihram baginya bagi haji dan umrah. Kata musannif, maka miqat zamani bagi haji itu mulai daripada hari pertama daripada bulan Syawal sehingga sebelum dahulu daripada fajar hari ke-10. Hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah, maknanya mula daripada hari Syawal. Maknanya bolehlah kita nak ihram haji. Bagi orang nak buat haji ifrad, dia pergi 1 Syawal. Sampai tempat ihram dia niat nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, ni haji terus. Tapi duduklah ihram lama lah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah 2 bulan jenuh lah. Tu dipanggil miqat zamani bagi haji. Kata musannif, tidak sah ihram bagi haji sebelum daripada masa yang tersebut. Sebelum Syawal tak boleh kalau niat haji, tak sah. Dan kemudian daripada 10 10 Zulhijjah tu lah. Adapun miqat zamani bagi umrah itu sepanjang-panjang tahun, lain pada sepanjang tahun. Tak kira. Bulan Syawal pun, kalau bulan Zulhijjah pun, kalau dia tak mau buat haji, dia boleh buat umrah, tak ada masalah. Ada juga orang tak buat haji, buat umrah. Miqat makani bagi haji atau umrah itu berlainan mengikut berlainan tempat duduk atau tempat datang orang yang hendak mengerjakan haji atau umrah. Miqat makani ini banyak. Dia tengok orang mari dari mana.
Kata musannaf yang pertama, bagi orang yang duduk di Mekah, maka tempat ihram bagi haji ialah Mekah. Orang ihram haji, orang ahli Mekah sendiri tak kena pergi ke mana. Dia niat di tempat dia, lepas tu dia pergi wukuf di padang Arafah. Niat di rumah dia. Orang yang duduk dalam kawasan Mekah tu. Dan bagi umrah ialah keluar daripada tanah haram Mekah, iaitu afdalnya Ja'ranah. Kemudian Tan'im, kemudian Hudaybiyah. Ada 3 tempat ni. Yang kedua, bagi ihram yang datang dari sebelah timur seperti Malaya, maka tempat ihramnya di Yalamlam atau Jeddah. Jeddah. Kalau tak niat di Yalamlam, dia nak di Jeddah lah. Yang kedua, bagi orang yang datang dari pihak Mesir ialah Juhfah atau Dabir. Yang keempat, bagi orang yang datang dari Madinah ialah Zulhulaifah. Atau Bi Ali ni tulis Abyar Ali. Abyar Ali, Bi Ali, Bi'ru Ali, Telaga Ali. Yang kelima, bagi orang yang datang dari pihak daratan negeri Yaman ialah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Kalau orang pergi apa? Taif. Dia adalah tempat pergi ziarah Taif. Dia bawa pergi satu masjid Qarnul Manazil. Tempat orang yang datang dari Yaman niat. Yang keenam, bagi orang yang datang dari pihak Iraq, iaitu Zatu Irqin. Nama tempat. Habis tu dia panggil miqat makan. Ada lagi lah. Ada tangkut lain lagi tu. Kata maksudnya wajib haji yang pertama, ihram daripada miqat. Hal lepas dah sebut tadi ni. Kalau wajib bagi haji, ihram daripada miqat. Mana niat ihram di tempat dia. Afdal ihram daripada awal miqat, iaitu pihak yang jauh. Awal miqat mana? Mula-mula miqat tu. Jika mengikuti seseorang itu jalan yang tidak melalui padanya akan mana-mana miqat, maka hendaklah ihram pada tempat membetuli mana-mana miqat. Kalau seorang lalu jalan tu, dia lalu ikut mana-mana miqat banyak kita panggil, ikutlah. Dia ihram tempat mana-mana dia betul dengan miqat. Macam kita mari daripada Malaysia, ihram dari mana tadi disebut, Yalamlam ataupun Jeddah. Kita niat ihram antara tu lah. Jika tidak membetuli mana-mana miqat, maka hendaklah ihram pada tempat yang 2 marhalah, 2 km jauhnya dari Mekah. 92 km, 2 marhalah. Sini 292, tadi 81. Apalah. Orang yang tempat kediamannya di antara Mekah dan miqat, miqatnya ialah tempat kediamannya. Wajib dam kerana meninggalkan ihram daripada miqat. Kalau dia tak ihram dalam miqat tu, kena bayar dam lah. Wajib haji yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Wajib bermalam di Muzdalifah, kemudian daripada bertolak dari Arafah. Lepas pada wukuf Arafah, tolak pergi Muzdalifah. Lama mana bermalam? Memadai bermalam di Muzdalifah itu qadar 1 lahzah, sekelip mata. Dan mulai lalu padanya, lalu tak berhenti pun, memadai dah. Dan jika tidak berhenti sekalipun. Waktu bermalam itu ialah selepas pertengahan malam. Tu kalau awal malam, tengah malam, ke-12 lah maksudnya. Kena duduk situ sat. Mana ataupun pergi lalu situ. Kalau awal tak kira. Sunat mengambil anak-anak batu di Muzdalifah bagi melontar di Mina. Sunat kita turun kutip anak batu situ di Muzdalifah tu. Kita pergi kutip di Mina pun tak apa.
Wajib haji yang ketiga bermalam di Mina. Kata musannif wajib bermalam di Mina pada sekalian malam tasyrik, iaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Harus berangkat ke Mekah, mana boleh lah. Boleh. Harus berangkat ke Mekah pada 12 hari bulan. Hari 12 Zulhijjah tu boleh kita nak keluar daripada Mina pergi ke Mekah. Dikatakan nafrun awal, nafar awal kita panggil. Tapi ada syarat-syarat dia. Maka tidaklah wajib bermalam di Mina pada malam 13. Kalau dia keluar hari yang ke-12 tu, tak kena bermalam dah lah. Malam 13 tu. Bahkan memadai bermalam 2 malam sahaja. Tapi ada syarat-syarat dia. Syarat dia tak patah balik. Dia keluar tu keluar terus. Syarat dia. Lepas tu dia melentak habis dah. Hari yang ke-12 tu dia melentak habis dah. Itu dipanggil nafar awal. Berangkat ke Mekah pada hari 13 setelah bermalam di Mina selama 3 malam dikatakan nafar sani. Kalau tunggu habis 3 malam tu dipanggil nafar sani. Itu haji. Wajib haji yang keempat melontar jumrah yang 3. Melontar. Pertama melontar jumratul aqabah sahaja. Hari pertama hari 10 tu dia lontar satu jumrah saja, panggil jumratul aqabah. Ni hak teruk ni ramai. Buat satu je, pakai tumpu bisa tu je. Tatkala sampai daripada Muzdalifah. Kedua, melontar sekalian jumrah yang 3 iaitu jumratul kubra, jumratul wusta dan jumratul aqabah. Kata musannif melontar jumrah yang 3 ini hendaklah dilakukan pada tiap-tiap hari tasyrik. Dimulakan pada jumratul kubra, jumratul ula. Kemudian jumratul wusta, hak tengah. Kemudian jumratul aqabah. Jumratul aqabah. Waktu melontar ialah selepas gelincir matahari hingga masuk matahari. Waktu dia lepas gelincir matahari. Tapi ada juga orang taklid mazhab mana dah. Dia melontar sebelum waktu zuhur. Waktu ni tak ada orang. Orang kurang. Orang Malaysia. Melontar jumrah-jumrah yang tersebut itu ialah dengan 7 anak batu pada tiap-tiap satu jumrah. Orang yang bermalam di Mina 2 malam sahaja maka tidaklah wajib melontar jumrah-jumrah itu pada hari tasyrik yang 3 hari 13 Zulhijjah. Dah keluar dah kan. Wajib haji yang kelima tawaf wida'. Tawaf wida' wajib. Wajib tawaf wida' atas orang yang hendak keluar daripada Mekah setelah selesai amalan haji. Tidak harus tinggal di Mekah selepas tawaf wida'. Maka jika tinggal ia wajib diulangkan sekali lagi. Makna tak boleh tunggu lama. Tak boleh tunggu lama. Makna lepas tawaf tu kena keluar terus. Maknanya sebelum tawaf wida' tu kena himpun barang siap-siap. Baru masuk dalam bas baru pergi tawaf wida'. Tak boleh tunggu lama. Kalau tunggu lama tak nak keluar lagi nak pergi tawaf sekali lagi. Perempuan yang haid tidak wajib mengerjakan tawaf wida' dan tak dikenakan dam, tak kena banyak dam. Sunat sembahyang 2 rakaat sunat tawaf kemudian daripada tawaf wida' dan sunat berdoa pada tempat yang bernama multazam. Multazam. Dekat pintu Kaabah antara Hajarul Aswad. Dan sunat minum air zam-zam. Sunat ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mengerjakan haji atau dahulu daripadanya, dahulu dia mengerjakan haji. Sunat. Syarat-syarat tawaf. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan besar. Yang kedua, suci daripada najis pada badan dan pakaian. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, memulakan daripada Hajarul Aswad. Itu syarat dia. Kalau mula tahun lain tak kira lah. Pusingan tu tak kira.
Membetuli lambung yang kiri dengan Baitullah sambil berjalan arah ke hadapan. Makna bau kiri ni kena betul dengan Kaabah. Kalau lari kena gustan belakang sikit. Kalau tak belakang gustan kena tambah satu pusingan. Tu cara dia tawaf. Yang keenam, hendaklah perjalanannya di dalam tawaf itu diqasadkan kerana tawaf semata-mata. Niat masa tawaf tu jangan duk bagi lari niat. Kalau lari niat kena gustan balik sikit. Kalau tak gustan balik tambah satu pusingan. Tu buat tu orang duk larang apa? Kita kalau nak tawaf jangan duk tawaf dengan 2 orang ke 3 orang. Takut lagi lari niat. Kan? Lari niat macam mana? Kita duk tawaf dengan kawan kita. Lagi tengok-tengok kawan tak ada. Pusing ikut ni biasa ikut ni. Lari niat lah. Niat nak cari kawan. Pusingan tu tak kira. Kena kira. Kena orang panggil halusi kat bab haji ni. Sebab ya bukan senang nak pergi. Habis duit banyak. Tawaf sorang-sorang. Senang. Tak gaduh nak lari niat lah. Yang ketujuh, hendaklah dilakukan di dalam masjid dilakukan di dalam masjid daripada Kaabah dan di luar Syazarwan. Syazarwan ni orang panggil apa? Birai pi Kaabah tu. Tebing Kaabah kat tepi tu. Maknanya jangan dinding Kaabah pun tak boleh sentuh. Kalau sentuh tak kira pusingan tu. Gusam balik sikit. Hendak dilakukan dalam masjid di luar daripada Kaabah dan di luar Syazarwan dan di luar daripada Hijr Ismail. Hijr Ismail sapu tangan ke atas tu pun tak boleh. Ke atas Hijr Ismail kan. Sebab Hijr Ismail tu dikira Kaabah. Hendaklah dilakukan 7 kali pusingan dengan yakin. Kena bagi cukup 7 kali. Kalau syok tambah satu pusingan lagi. Syarat-syarat sa'i dimulai daripada Safa dan disudahi di Marwah. 7 kali ulang alik antara Safa dan Marwah. Dilakukan sa'i itu kemudian setelah daripada tawaf. Mana sa'i itu buat lepas daripada tawaf, tak boleh buat dulu. Hendaklah dimulai dan sampai kepada tempat yang ditentukan bagi cukup-cukup, bagi yakinlah. Yang kelima, hendaklah dilakukan sa'i itu dengan qasad sa'i semata-mata. Macam tadi lah, macam tawaf tadi ni. Jangan ada niat lain, niat nak cari kawan ke apa. Jangan. Niat nak minum ayak, boleh minum ayak dengan sa'i. Sampai sa'i tengok ada ayak kan antara tu, antara sa'i tu. Tapi lagi gustan balik sikit sambung tawaf. Jangan terus. Sebab masa kita nak minum air tu, kita niat nak minum air, lari niat. Gustan balik sikit. Lagi lepas minum tu, gustan balik sikit sambung. Sunat tawaf. Perkara yang sunat ketika tawaf. 1, tawaf dengan berjalan kaki jikalau perempuan sekalipun jalan kaki. Bukan naik kenderaan lah. Tapi yang uzur tak apa lah. Naik kereta surung tu. Yang kedua, memendekkan langkah dan aula tidak berkasut. Mana afdal tak pakai kasut. Yang ketiga, istilam akan Hajarul Aswad. Istilam ni lambai. Kucuk apa orang panggil? Istilam. Istilam akan Hajarul Aswad pada permulaan tawaf. Kemudian daripada berhadap kepadanya, kepada Hajarul Aswad serta berkata Allahu Akbar. Lambai. Sunat istilam dengan tangan kanan. Tangan kanan. Lambai tu. Sunat mengucup Hajarul Aswad dan meletakkan dahi ke atasnya. Kalau tak payahlah, kalau payah tak payah. Ni sampai bertolak-tolak. Kucup Hajarul Aswad.
Sunat istilam rukun yamani. Sampai kat rukun yamani pun sunat juga. Lambai. Rukun yamani itu bucu sebelum Hajarul Aswad. Rukun yamani. Dia. Sunat baca doa Rabbana atina tu kan. Harus tawaf dengan menunggang binatang kerana uzur. Boleh. Seperti sakit. Naik atas surung, naik satu surung kan. Istiram. Lah ni mutu pun dah, tinggal atas lah. Tawaf naik mutu. Istilam ialah menyentuh Hajarul Aswad dengan tangannya. Itu istilam, sentuh. Kalau tak boleh sentuh, lambai, sunat. Jika tidak upaya istilam, hendaklah isyarat dengan tangan. Isyarat dengan tangan, lambai. Lepas tu kucuk tangan lah. Disunatkan istilam dan kucuk Hajarul Aswad itu pada tiap-tiap kali tawaf, tiap-tiap kali pusingan tu. Sunat berlari-lari anak bagi laki-laki pada pusingan yang pertama, kedua, ketiga pada tawaf. Lari sunat. Bukan lari kuat laju. Ada orang lari tu dia rentuh habis orang. Bertuh habis orang. Itu tak boleh tu. Berdosa bertuh orang. Tolak orang. Disunatkan istilam dan kucuk Hajarul Aswad pada tiap-tiap kali. Ini sa'i. Bersunat berlari bagi laki-laki daripada pusingan pertama, kedua dan ketiga pada tawaf yang diiringi sa'i. Sunat tawaf berhampiran dengan Kaabah. Sunat dekat-dekat dengan Kaabah. Sunat sembahyang 2 rakaat kemudian setelah daripada tawaf di belakang maqam Ibrahim. Sunat keluar daripada bab Safa kerana sa'i. Lepas daripada tawaf tu keluar kok pintu Safa untuk sa'i. Dia ada pintu, ada tulis. Bacaan di dalam tawaf dan sa'i. Sunat dibaca pada awal tawaf, bismillah wallahu akbar. Allahumma imanan bik, tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa dia mula-mula tawaf. Sunat dibaca ketika bertentangan dengan pintu Kaabah. Sampai ke pintu Kaabah baca Allahummal baitu baituk wal harama haramuk wal amna amnuk wa hadha maqamul a'id bika minan nar. Ya Allah, ini rumah ni rumah engkau. Haram ini adalah haram engkau. Keamanan engkau. Ini adalah maqam tempat yang melindungi dengan engkau. Dengan keizinan pertolongan engkau daripada api neraka. Sunat dibaca ketika sampai di antara 2 rukun Yamani, bucu Kaabah yang menghala ke negeri Yaman. Rukun Yamani. Mana bucu hak sebelum Hajarul Aswad tu, dengan rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca sampai ke Hajarul Aswad. Masuk pusingan yang kedua. Bacaan di dalam sa'i, sunat mendekati sedikit di Safa dan Marwah. Dan disunat berkata Allahu akbar. Mana sunat naik, kita panggil mendaki sikit, naik atas bukit sikit sunat. Naik atas bukit. Lepas tu baca. Dia ada lambai kan, kat lambai Kaabah. Orang pakai duk lambai. Naik atas bukit tu lambai Kaabah. Baca doa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu barang siapa meninggalkan salah satu daripada wajib-wajib haji, wajib atasnya dam, kena bayar dam, seekor kambing. Yang kedua, barang siapa meninggalkan salah satu daripada rukun-rukun haji, tidak sah hajinya. Tu rukun haji tak sah kalau tinggal. Wajib haji kalau tinggal kena bayar dam. Tak sama wajib dengan rukun berhaji. Dan orang dia berapa? Sikit lagi. Jual beli. Bahagian-bahagian dam. Dam tu ada berapa jenis? Pertama, dam kerana meninggalkan salah satu daripada wajib haji, maka damnya seekor kambing. Dan jika tidak upaya, maka puasa ia 10 hari.
3 hari dalam bulan haji dan 7 hari manakala balik ke negerinya. Satu dam. Kalau banyak dam kan banyak kali ya. Maka jika hendak bermukim ia di Mekah, maka berpuasalah ia di Mekah. Kalau nak duduk lama di Mekah, puasa di Mekah lah. Kedua, dam kerana menggugur bulu atau rambut atau kerana memakai bau-bauan atau minyak. Maka wajib seekor kambing atau puasa 3 hari. Atau bersedekah 3 gantang, lebih kurang 9 kilogram makanan kepada 6 fakir di Mekah lah. Ketiga, dam kerana tertahan oleh musuh. Kena sekat di Mekah. Tak sampai tengah jalan kena tahan. Lepas kurung sampai lepas pada haji. Kat ni tidak dapat menyempurnakan rukun-rukun haji, maka wajib seekor kambing di tempat tertahan itu. Dia kena sembelih kambing situ lah. Dan bercukur selepas daripada menyembelihkan dam. Lepas sembelih tu cukur. Keempat, dam kerana membunuh binatang perburuan darat di Mekah, dalam tanah haram lah. Maka wajib dam mengikut tafsil, mengikut huraian. Lagu mana huraian? Jika binatang yang dibunuh itu ada bandingannya, makna ada yang sejenis serupa dengan hak tu, hak dia bunuh tu, maka dibayar dam dengan bandingannya itu. Makna dia kena cari binatang tu lah, beli binatang hak serupa tu, hak dia bunuh. Sembelih. Atau dinilaikan harganya, ataupun ambil harga binatang tu, kemudian dibeli makanan dan disedekahkan kepada fakir dan miskin di tanah haram. Atau puasa ia, duit tak ada nak beli, mahal. Atau puasa ia sehari bagi tiap-tiap secupak. Tiap-tiap maknanya berapa cupak duit tu boleh beli barang. Maknanya sehari secupak, sehari kena puasa. Secupak tu 750 gram daripada harga binatang itu. Kelima, kerana wati atau jima' dilakukan oleh orang yang berakal serta ketahui akan haramnya, maka wajib dam seekor unta. Ni seekor unta. Jika tidak, seekor lembu. Kalau tak ada unta, lembu. Jika tidak, lembu pun tak ada, maka 7 ekor kambing. 7 ekor kambing sembelih. Maka jika tidak ada yang semua, tak ada unta, tak ada lembu, tak ada kambing, tak ada. Dinilaikan harga unta itu dengan harga unta di negeri Mekah. Makna kira harga unta. Harga unta di Mekah waktu tu berapa ribu seekor. Pada ketika wajib dam itu, masa itulah masa dia wajib tu, maka dibeli dengan harganya itu akan makanan dan disedekahkan kepada fakir dan miskin di tanah haram Mekah. Maka jika tidak dapat harganya, maka puasa sehari bagi tiap-tiap hari secupak. Tiap-tiap hari secupak. Tiap-tiap cupak tu sehari. Adapun dam yang lain daripada dam ihsar, dam lain daripada dam hak tertahan tadi ni, hak terkepung tu, tertahan atau terkepung, maka wajib dam tersebut dilakukan di tanah haram. Lain pada dam ihsar tu, kita panggil kena bayar di tanah haram. Kecuali dam ihsar tu, dam ihsar tu bayar situlah tempat dia kena tahan. Dan sekurang-kurangnya hendaklah diberi kepada 3 orang fakir dan miskin. Harus puasa kerana dam itu di mana-mana jual. Nak puasa di mana tak apa. Kalau tak boleh bayar dam, kena bayar dengan puasa. Puasa di mana pun tak apa. Habis. Bahagian-bahagian haji. Haji ada berapa bahagian? 3 lah kan. Pertama, ifrad, iaitu mengerjakan umrah setelah selesai mengerjakan haji. Makna buat haji dulu. Dia ihram dengan haji, lepas selesai haji baru buat umrah. Hak ni tak kena banyak dam. Haji ifrad afdal. Kedua, tamattu'. Tamattu' macam mana? Iaitu mengerjakan umrah sebelum mengerjakan haji. Dia pergi ihram umrah dulu, buat umrah. Lepas tu masuk waktu haji baru buat haji. Tu dipanggil haji tamattu'. Ni tak kena duduk dalam ihram lama, tapi kena banyak dam lah. Ketiga, qiran, haji qiran.
Haji qiran macam mana? Iaitu mengerjakan haji dan umrah bersama serentak ihram. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Itu dia panggil haji qiran. Ini kena bayar dam juga. Kata musannaf afdal mengerjakan haji ifrad. Wajib dam kerana mengerjakan haji tamattu' atau haji qiran bagi orang yang tinggal di luar daripada kawasan dua marhalah dengan Masjidil Haram. Dua marhalah tu 56 batu atau 92 km. Barang siapa mati sebelum mengerjakan haji yang wajib di atasnya, padahal upaya ia menunaikannya, dia mampu tapi tak pergi haji, mati, wajiblah dibelanjakan daripada harta peninggalannya bagi mengupah orang mengerjakannya, mengerjakan haji. Faham situ? Maknanya kalau tak mampu kan, tak wajib lah. Dan tak ada harta peninggalan dia tu, so tak mampu. Wajib mengupah mengerjakan haji dan umrah yang belum ditunaikan, dan begitu juga haji dan umrah qada dan kafarah. Wajib ke upah. Dan juga haji dan umrah yang diambil upah daripada orang lain. Orang yang tidak upaya mengerjakan haji dan umrah kerana tua atau kerana cacat pada anggotanya atau kerana sakit yang sudah lama, wajib mengupah orang lain mengerjakannya. Wajib upah orang lain. Pergi Mekah di sana, upah belakang, upah orang bawa apa semua ada kan. Mula ni kita suruh orang tolak pada upah. Mutu pada. Habis al-muamalah. Sebab muamalah. Kita berhenti situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.